Assalamualaikum warahmatullahi. Saya akan menyambung tadabbur surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30. Ayat 25 hingga 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal 'ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Yang bermaksud, dan mereka berkata, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ketika datang kiamat dan mereka melihat azab itu secara dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu menimpa. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, dalam ayat 25 hingga 27 ini Allah menerangkan mengenai pertanyaan orang-orang kafir dan juga orang-orang yang dilanda keraguan tentang kejadian hari kiamat. Mereka menempelak dengan mengatakan, bilakah hari kiamat itu akan berlaku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka, menegaskan kepada mereka bahawa bila kiamat itu akan berlaku hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang memberi peringatan dan yang menjelaskan tentang hari kiamat. Dan dalam ayat 27 pula diterangkan bahawa bila orang-orang kafir ini dan orang-orang yang meragui tentang hari kiamat ini melihat kedatangan hari kiamat itu secara jelas, mereka menjadi duka cita, muram, dan pada ketika itulah Allah akan menempelak mereka bahawa inilah hari yang kamu pertikaikan akan berlaku. Muslimat hadirat yang dirahmati sekalian, pengajaran daripada ayat 25 hingga 27 ini, yang pertama, usahlah kita mempertikaikan tentang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat manusia seharusnya meyakini dan membenarkan tentang janji Allah ini, iaitu hari kiamat. Walaupun kita tak tahu bila ianya akan berlaku. Yang kedua, apa yang dibawa oleh kita dalam dakwah kita tentang hari kiamat ini bukanlah daripada kita, ianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sahaja yang mengetahui bila ianya akan berlaku. Jadi kita sampaikanlah tentang hari kiamat ini di dalam pengetahuan kita sahaja. Apa yang ada dalam pengetahuan kita, kita sampaikan itu sahaja. Selebihnya kita jawab, wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Kemudian yang ketiga, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan kebenaran. Dan tugas ini perlulah disambung oleh kita sebagai umat Islam. Kitalah yang mempunyai tanggungjawab menyambung tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita mesti bersedia menyambung tugasan ini untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitalah yang ada tanggungjawab, yang mesti bertanggungjawab memberikan keyakinan kepada seluruh umat manusia
tanpa mengira bangsa dan agama bahawa kiamat pasti akan berlaku. Dan yang keempat, pelajarilah ilmu tentang hari kiamat. Yang diceritakan dan digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Bagaimana di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kiamat itu akan berlaku. Apakah tanda-tandanya, tanda kecilnya, tanda besarnya, agar menjadi pengajaran kepada kita untuk lebih bersedia mendepani hari kiamat ini. Kita sambung kepada ayat 28 hingga 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa ma ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Yang bermaksud, katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk syurga. Lalu siapakah yang akan melindungi orang-orang kafir daripada azab yang pedih? Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka nanti kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat 28 hingga 29. Dua ayat ini Allah tujukan kepada kaum musyrikin ataupun kaum kafir yang engkar mengikut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjawab kembali permintaan mereka, orang-orang kafir, terhadap Tuhan mereka agar menghapuskan Nabi Muhammad dan pengikutnya daripada menyebarkan jalan dakwah Islam. Lalu Allah membantah perkataan mereka dengan memberikan sindiran ayat 28 ini. Wa imah dengan ketiadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun pengikut-pengikutnya, maka orang kafir tidak dapat menidakkan kejadian hari kiamat ini. Kiamat tetap akan berlaku dan mereka tidak akan dapat lari daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang seterusnya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada orang-orang kafir tersebut bahawa baginda dan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah ini akan sentiasa memberi nikmat kepada hamba-Nya. Dan hanya kepadanya sahaja tempat berserah diri dalam segala urusan di dunia ini. Hanya Allah sahaja yang dapat menyelamatkan manusia daripada sebarang bencana dan malapetaka. Pada hari yang pasti akan tiba itu nanti, mereka akan mengetahui siapakah sebenarnya yang dalam kesesatan yang nyata. Sama ada orang yang mengikut hawa nafsu dunia semata-mata atau orang yang sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran daripada ayat 28-29 ini, yang pertama, musuh-musuh Islam memang akan sentiasa mencari peluang, ruang untuk menghancurkan agama Islam ini, sama ada secara halus ataupun secara nyata. Mereka tetap akan mencari jalan secara perlahan-lahan untuk menghancurkan Islam. Pelbagai cara mereka akan laksanakan untuk menghalang kerja-kerja dakwah Islam ini daripada terus sampai ke jiwa-jiwa seluruh umat manusia. Mereka akan sentiasa mengelirukan semua umat manusia dengan mempersoalkan kebenaran Islam ini dengan hujah-hujah akal mereka. Maka kita sebagai
para pendakwah Islam sebagai umat Islam hendaklah sentiasa bersedia dengan hujah naqliyah, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga hujah akliyah, iaitu logik akal, untuk membalas persoalan mereka ini, untuk mematikan persoalan mereka. Dan kemudian yang kedua pengajarannya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu luas. Oleh itu, sentiasalah mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang serangan musuh Islam. Nescaya Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama. Janji Allah itu pasti. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ayuh kita semua, jangan pernah putus harap. Sebagai umat Islam, sentiasalah berdoa, sentiasalah mengharap Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan Islam di seluruh pelosok dunia, insya-Allah. Malah kita kena yakinkan kepada seluruh umat manusia bahawa Islam itu adalah rahmat untuk sekalian alam. Islam bukan sahaja untuk orang Islam, malah Islam juga untuk seluruh umat manusia, yang Islam mahupun yang belum Islam. Dan yang ketiga pengajarannya, sebagai Muslim, kita mestilah sentiasa berusaha memperbaiki diri kita agar kita menjadi contoh kepada seluruh masyarakat. Kita mesti berusaha menyampaikan dakwah kepada orang bukan Islam dengan cara menyebarkan ajaran Islam yang betul. Sampaikan dakwah. Sampaikan walau satu ayat. Bantulah mereka untuk mengenali Islam. Berbuat kebajikanlah dengan mereka agar mereka melihat kebaikan Islam itu. Dan kita sentiasalah menerangkan tentang Islam kepada mereka. Dan yang keempat, tegurlah orang di sekeliling kita dengan penuh berhikmah. Jika mereka tidak tetap degil, sindirlah secara halus dengan ancaman dan azab Allah Subhanahu wa taala, seperti cara Allah menegur orang-orang yang kafir dan sesat di dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Saya suka sebenarnya bila bercerita tentang tegur orang sekeliling secara hikmah ni. Baru-baru ni saya dengar Radio Zayan. Mawi dan Anas bertanya kepada Mak Adam. Mak Adam ni kita tahu dia barulah juga masuk Islam. Dia berhijrah daripada agamanya kepada Islam. Mereka bertanya soalan yang simple saja, tapi cara Mak Adam jawab itu mungkin dalam keadaan berseluruh tapi cukup memberikan kesan sebenarnya. Mereka tanya kepada Mak Adam lebih kuranglah, mereka tanya, "Mak, ni bulan puasa, bila engkau rasa lapar, apa yang kau fikirkan?" Lebih kurang macam itulah dia punya soalan. Lalu Mak jawab dengan begitu bersahaja. Dia kata, lebih kurang dia jawab, "Aku ingat neraka." Dia kata, sebab bila aku makan, maka ke situlah aku akan pergi sebagai orang Islam. Jadi jawapan tu begitu bersahaja, tapi sebenarnya memberi kesan. Saya pun kata, oh betul lah kan. Betul, bila kita ingat lapar, bila lapar apa yang kita ingat? Neraka. Jawapan tu begitu bersahaja, mungkin bentuk berseluruh, tetapi sebenarnya memberi kesan. Itu antara bagaimana yang disebut dalam pengajaran yang keempat ini, iaitu kita teruslah menegur orang sekeliling dengan berhikmah, tapi kalau mereka still degil, sindirlah dengan secara yang halus. Itu sindiran halus sebenarnya, walaupun dalam keadaan berseluruh. Muslimat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian.
ayat ke-30, ayat terakhir surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Yang bermaksud, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan memberikanmu air yang mengalir? Tafsir ringkas daripada ayat 30 ini, ya. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kewajipan bertawakal hanya kepadanya dalam ayat 28 dan 29 dan bukan kepada Tuhan yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menutup surah ini dengan menimbulkan persoalan tentang siapakah yang mampu mengalirkan air yang banyak dan bertali arus di bumi ini apabila berlaku kemarau yang kering kontang. Persoalan ini ditanyakan agar orang kafir berfikir dan mengakui bahawa tiada yang boleh mendatangkan air kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa. Sama ada dengan menurunkan hujan atau salji, dengan mengalirkan air di sungai atau mengeluarkan air mata air, serta memastikan alirannya berlaku dengan seimbang untuk manfaat semua hidupan di atas muka bumi ini. Persoalan dari pengajarannya daripada ayat 30 ini, yang pertama, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi semua kuasa makhluknya. Ialah Allah yang menjadikan kita, maka Allah lah yang lebih berkuasa daripada kita umat manusia yang diciptanya. Sebagai makhluk, kita janganlah bersikap sombong, janganlah bersikap angkuh, mendabik dada, bersikap degil, kerana kita ni tak ada apa-apa. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki kuasa, Allah yang boleh menggantikan kuasa. Semuanya milik Allah. Kita manusia ni tak ada apa-apa. Yang kita ada hari ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak akan boleh bercakap menyampaikan kalau Allah tak pinjamkan suara, kalau Allah tak pinjamkan ilmu kepada saya. Begitu juga yang lain. Yang kita ada mata, telinga, hidung, pernafasan, tubuh badan, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah pinjamkan kepada kita. Jadi kita sebagai hamba bersifatlah dengan sifat hamba. Apa sifat hamba? Sifat hamba ni apa? Takut kepada tuannya. Betul? Hamba, bayang hamba abdi. Bagaimana sifat hamba abdi kepada tuannya? Patuh dengan tuan dia. Takut nak langgar perintah. Takut nak buat apa yang dilarang. Itu sifat hamba. Itu hamba kita manusia dengan hamba sama manusia. Dengan Allah lagilah dengan Allah. Sebagai hamba Allah, kita kena bersifat takut dengan Allah dan sentiasa berhati-hati di atas muka bumi. Ramadan ni, bila sebut Ramadan, begitu sinonim dengan perkataan takwa. Begitu sinonim dengan perkataan takwa. Jadi takwa ni apa dia? Mudah katanya adalah takut kepada Allah. Dan takwa ni yang jadi yang kata takwa ni sebenarnya kita berhati-hati di atas muka bumi ni. Berhati-hati jangan sampai kita langgar apa yang Allah suruh. Berhati-hati sentiasa dalam kehidupan kita, insya-Allah. Moga-moga kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rebutlah malam-malam terakhir ni, jangan duk sibuklah nak pasang lansir. Jangan sibuklah nak masak rendang semata. Jangan sibuk nak fikir nak masak apa hari raya. Yang malam-malam terakhir ni kita sibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ini. Kerana kita tak tahu Ramadan akan datang
Allah beri lagi tak peluang kepada kita untuk berada di dalam. Hadirin hadirat sekalian, kita sambung lagi pengajaran ayat ke-30 ini. Yang kedua, bergantung dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hajat dan urusan. Selepas berusaha dengan bersungguh-sungguh. Dah berusaha, kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hanya Allah lah tempat kita bergantung. Kemudian pengajaran yang ketiga, apa sahaja yang berlaku di atas muka bumi ini, termasuklah air yang keluar daripada dalam bumi, adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tiada siapa yang mampu menghalangnya atau mendapatkannya tanpa izin Allah Taala. Tidak ada satu pun perkara di atas muka bumi ini boleh berlaku jika tiada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ni bersifatlah dengan sifat hamba. Sebagai khalifah Allah, manusia mestilah menguruskan segala sumber di atas muka bumi ini dengan sebaik mungkin, terutamanya sumber air. Hargailah dan peliharalah nikmat sumber air ini yang Allah kurniakan. Jauhi daripada pembaziran. Kita ada sungai contohnya. Negara kita ni negara yang subur. Kita ada sungai, maka kita jagalah sungai yang kita ada dengan baik. Jauhi pencemaran sungai, pelihara sungai. Sampai ada kempen cintailah sungai kita. Jadi kita pelihara sumber-sumber air ini dengan baik. Kemudian kita hentikanlah aktiviti yang menyebabkan pencemaran sungai, pencemaran sumber air, yang boleh menyebabkan nanti kita ada masalah dengan sumber air. Hadirin hadirat sekalian, begitulah tadi tadabbur ayat 25 hingga 30 surah Al-Mulk. Semoga sedikit perkongsian daripada saya tadi memberi manfaat kepada kita semua. Ramadan yang akan berlalu ini, kita tak tahu sama ada kita akan bertemu lagi atau tidak pada Ramadan akan datang. Ayuh, rebutlah saat akhir Ramadan ini. Kita gunakan peluang sebaik mungkin. InsyaAllah, moga Allah jadikan kita hamba-Nya yang benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini Ramadan yang terbaik yang kita laksanakan, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang terakhir, inilah yang terbaik insya-Allah. Kerana kita tak pasti adakah esok masih ada. Kita manusia tidak akan pernah pasti. Kita sebagai hamba Allah tidak akan pernah pasti adakah esok masih ada. Adakah 1 minit akan datang ini masih ada pun kita tidak pasti. Kerana semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas keizinan Allah Subhanahu wa taala. Ayuh kita bertingkatkan keimanan kita. Ayuh kita jadikan Ramadan ini yang terbaik, lebih baik daripada yang tahun lepas. Ayuh, moga kehidupan kita selepas daripada Ramadan ini lebih baik daripada sebelum Ramadan pertama yang lalu. InsyaAllah, moga-moga Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang itu daripada kelemahan saya juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.